Assalamualaikum. Kumpulan kami akan menerangkan tentang tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh di Malaysia. Saya Nur Aina Akmal akan menguraikan apa itu tokoh, apakah ciri-ciri seorang tokoh, kenapa tokoh amat penting untuk masyarakat dan siapakah antara tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh di Malaysia. Tokoh ialah seorang yang mempunyai ilmu yang sangat tinggi dan sering dijadikan sebagai role model ataupun contoh dan tempat rujukan ilmu dalam hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Seterusnya adalah apakah ciri-ciri seorang tokoh. Tokoh-tokoh Islam mempunyai ciri-ciri yang spesifik dari segi mentaliti, identiti dan moraliti yang baik dan hebat daripada orang lain untuk dicontohi. Mereka juga mempunyai pemikiran yang lebih tinggi daripada rakyat biasa. Selain itu, mereka mampu berfikir di luar kotak sehingga dapat menjadi contoh. Tokoh-tokoh Islam juga mempunyai kematangan dalam kepimpinan diri dan pemikiran menjadi asas untuk dicontohi. Kebiasaannya, figura ataupun tokoh disanjung dan dijadikan ikutan yang baik kerana mereka kaya dengan nilai-nilai positif. Selain itu, tokoh-tokoh juga mempunyai kecerdasan, kegigihan, keikhlasan dan lain-lain sifat mulia. Mengapakah tokoh amat penting untuk masyarakat? Hal ini kerana tokoh-tokoh Islam di Malaysia sangat penting untuk menjadi tauladan bagi anak muda di zaman globalisasi ini kerana mereka mudah terpengaruh dengan peredaran zaman. Justeru, biah yang soleh sangat penting kerana ia boleh menjurus kita untuk melakukan kebaikan dan boleh memberi motivasi untuk mengajak orang lain ke arah keredoannya. Antara tokoh-tokoh Islam berpengaruh di Malaysia, kumpulan kami akan bincangkan adalah Ustaz Abid Liew, Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tuan Guru Ni Abdul Aziz, Dr. Zaiti Akhtar Aziz dan juga Datuk Dr. Syekh Muzaffar Syukur. Hidayah itu milik Allah dan akan dikurniakan olehnya kepada sesiapa yang dikehendakinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Nurul Syafiqah binti Amiruddin, akan menceritakan sedikit sebanyak mengenai salah seorang tokoh Islam yang terkenal di Malaysia, iaitu Ustaz Abid Liew. Jadi, apakah kaitannya hidayah itu milik Allah dengan tokoh Islam yang akan saya ceritakan pada hari ini? Untuk pengetahuan semua, tokoh Islam yang akan saya ceritakan pada hari ini bukanlah seorang yang dilahirkan dalam keadaan beragama Islam. Namun, atas kehendak Yang Maha Esa, beliau telah pun menganut agama Islam pada usia 12 tahun. Perjalanan beliau sebagai seorang mu'alaf bukanlah satu perjalanan yang mudah seperti yang disangka. Pelbagai dugaan telah beliau tempuhi. Jadi, siapakah sebenarnya tokoh Islam yang saya maksudkan ini? Nama penuh beliau ialah Abid Irwan bin Ibrahim Liew atau lebih dikenali sebagai Ustaz Abid Liew. Beliau dilahirkan pada 21 Disember 1984 dan berasal dari Muazzam Shah Pahang. Beliau telah mendirikan rumah tangga dan telah pun dikurniakan 4 orang cahaya mata iaitu 2 lelaki dan 2 perempuan. Mengenai latar belakang pendidikan beliau, pada tahun 1991, beliau telah mendapatkan pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Bukit Ridan dan kemudiannya pada tahun 1997, beliau meneruskan pembelajaran di Sekolah Menengah Kebangsaan Muazzam Shah sebelum berpindah ke Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru. Beliau telah menamatkan sesi persekolahannya di Sekolah Menengah Kebangsaan Abdul Rahman Talib dan kemudiannya menyambungkan pembelajaran di Universiti Putra Malaysia. Dan kini, beliau merupakan seorang penceramah bebas, usahawan dan juga penulis buku. Seterusnya, kita lihat kepada kelebihan-kelebihan yang ada pada Ustaz Abid Liew atau dalam erti kata lain, ciri-ciri yang ada pada beliau sehingga pada hari ini kita mengangkat beliau sebagai tokoh Islam di Malaysia. Pertama sekali, seperti yang diketahui umum, Ustaz Abid Liew merupakan seorang penceramah bebas. Namun, beliau bukanlah penceramah bebas yang biasa-biasa. Beliau sangat terkenal dan berpengaruh di Malaysia. Beliau telah mengendalikan lebih
1,000 kursus di agensi-agensi kerajaan dan swasta meliputi pelbagai bidang seperti pembangunan manusia, kepimpinan model Rasulullah, cara menghidupkan sunnah dalam keluarga, komunikasi yang berkesan, pengurusan stres dan sebagainya. Yang mana melalui kursus-kursus inilah beliau telah memberikan inspirasi kepada masyarakat. Yang kedua, beliau juga mempunyai pelbagai jenis perniagaan seperti butik pakaian, restoran dan beliau juga turut menjual buku-buku penulisan beliau seperti Isteriku Bidadari, 11 Amalan Memiliki Kekayaan, Perjalanan Hidayah Umat dan banyak lagi. Melalui pendapatan ini, beliau gunakan untuk bantu rakyat-rakyat Malaysia yang kurang berkemampuan. Seterusnya, beliau juga merupakan salah seorang penerima anugerah Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1437 Hijrah. Pencapaian cemerlang sahaja tidak memadai. Pencapaian yang cemerlang perlu disokong dengan kepribadian diri yang baik dan ia telah terpancar pada Ustaz Abid Liu, yang mana kita dapat lihat Ustaz Abid Liu merupakan seorang yang dermawan, tidak pernah memperkotak-katikkan orang yang tidak berkemampuan. Beliau juga sering turun padang untuk memberikan nasihat kepada anak-anak muda yang sering merempit, yang tidak solat dan sebagainya. Inilah kepribadian ataupun kelebihan-kelebihan yang ada pada Ustaz Abid Liu sehingga pada hari ini menyebabkan kita mengangkat beliau sebagai tokoh Islam di Malaysia. Pasti menjadi tanda tanya, apakah peranan dan sumbangan Ustaz Abid Liu dalam pembangunan negara? Peranan yang dimainkan oleh Ustaz Abid Liu dalam pembangunan negara bukanlah satu peranan yang kecil. Beliau berperanan sebagai penggerak dalam masyarakat muda. Kenapa saya katakan berperanan sebagai penggerak dalam masyarakat muda bukanlah satu peranan yang kecil? Hal ini merujuk kepada kata Mutiara Sarjana. Jika ingin melihat masa hadapan sesebuah negara, lihatlah generasi mudanya pada hari ini. Baik generasi mudanya, baiklah negara di masa akan datang. Buruk generasi mudanya, buruklah negara di masa akan datang. Makna kata pada hari ini, masa hadapan sesebuah negara bergantung kepada remajanya di masa kini. Namun, keadaan di negara Malaysia menunjukkan pada hari ini remaja kian rosak, kian terjebak dengan masalah-masalah sosial. Oleh kerana itu, sebagai penggerak dalam masyarakat muda, beliau memainkan peranan yang besar untuk mencorak masa depan negara. Dengan ciri-ciri yang ada pada Ustaz Abid Liu, yang mana beliau dekat dengan remaja, beliau berperanan sebagai untuk menasihati, memberikan tunjuk ajar dan sebagainya. Yang mana kita dapat lihat pada hari ini, kesannya yang mana dulunya anak-anak muda ini merempit, tetapi kini mereka telah pun bekerja, yang mana turut menjana ekonomi negara secara tidak langsung. Meskipun mereka ini hanyalah bekerja pada kelas bawahan sahaja. Dan kita lihat apakah sumbangan terbesar Ustaz Abid Liu dalam negara. Saat negara dilanda COVID-19, Ustaz Abid Liu telah memberikan sumbangan kepada pihak kerajaan untuk menyediakan kelengkapan kesihatan yang diperlukan oleh barisan hadapan. Saat menepani pandemik COVID-19 juga, Ustaz Abid Liu turut memberi sumbangan kepada mereka-mereka yang kurang berkemampuan bagi untuk memastikan kehidupan dan kelangsungan hidup diteruskan. Akhir sekali, kita lihat kesan terhadap perubahan yang dilakukan oleh Ustaz Abid Liu. Pertama, nasib fakir miskin terbela. Saat negara dilanda COVID-19, kita dapat lihat terdapat beberapa keluarga yang hilang tempat berteduh, yang hilang punca pendapatan dan sebagainya, yang mana mereka hanya berteduh di ladang getah, di bawah khemah, di bawah jambatan dan sebagainya. Dan berkat daripada bantuan yang dihulurkan oleh Ustaz Abid Liu, kini mereka dah ada rumah untuk berteduh, ada makanan untuk diisi dalam perut dan sebagainya. Yang kedua, kelengkapan untuk mendampingi COVID-19 mencukupi. Saat pada awalnya COVID-19 melanda negara kita, kita kurang bersedia, yang mana
Kementerian Kesihatan Malaysia kekurangan mask, kekurangan PPE, kekurangan sanitizer, dan daripada kesan sumbangan Ustaz Abid Liu dari segi kelengkapan kesihatan ini menyebabkan pada hari ini negara berjaya untuk mendepani COVID-19. Meskipun kita belum berjaya, tetapi kita berjaya untuk membendungnya daripada menular dengan lebih merebak. Yang ketiga adalah anak-anak muda mula mengubah cara hidup ke arah yang lebih baik. Seperti yang kita tahu, Ustaz Abid Liu sering turun ke Padang untuk berjumpa dengan anak-anak muda ataupun anak-anak yang telah terjebak dengan masalah sosial. Dan kita dapat lihat melalui daripada YouTube channel yang telah dirakamkan oleh Ustaz Abid Liu, ada anak-anak muda yang 10 tahun dah tak solat. Tapi atas nasihat dan sebagainya, mereka mula mengubah cara hidup, mula solat. Walaupun masih ada kelompongan seperti mereka solat subuh, maghrib tak solat, solat isyak, subuh esok tak solat dan sebagainya. Tetapi kita dapat lihat di situ berlaku satu perubahan yang positif. Daripada tak solat langsung, kini mula solat balik dan sebagainya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya Nur Faridatul akan membentangkan mengenai Tun Dr. Mahathir, iaitu antara tokoh Islam yang berpengaruh di Malaysia. Jadi saya mulakan dengan biodata beliau. Nama sebenar beliau adalah Mahathir bin Mohamad. Beliau dilahirkan pada 10 Julai 1925. Beliau mempunyai seorang isteri yang bernama Siti Hasmah binti Muhammad Ali. Tun Dr. Mahathir telah menjadi Perdana Menteri keempat Malaysia pada 16 Julai 1981 dan telah meletakkan jawatan pada 31 Oktober 2003. Beliau telah menyandang jawatan sebagai Perdana Menteri terlama iaitu selama 22 tahun. Semasa pemerintahan beliau dikenali sebagai bapa pemodenan dan pada usia 93 tahun, Tun Dr. Mahathir kembali menjadi Perdana Menteri ke-7 Malaysia tetapi meletakkan jawatannya tidak lama selepas itu. Kemudian antara kelebihan sehingga menjadikan Tun Dr. Mahathir berpengaruh di Malaysia adalah Tun Dr. Mahathir seorang yang sangat berani dan tegas. Beliau lantang bersuara, tegas dalam membuat keputusan, amanah dalam berkhidmat serta berdisiplin tinggi, terutama dari segi ketepatan waktu. Tun Dr. Mahathir seorang yang sangat berwibawa, mempunyai daya pemikiran tajam serta sentiasa melontarkan teguran yang bernas seperti melibatkan pencerobohan Israel di bumi Palestin dan pencerobohan Amerika Syarikat di bumi Iraq. Kelantangan beliau menentang pencerobohan tersebut telah memberikan dorongan dan semangat kepada negara-negara Arab untuk menyokong kepimpinan beliau dan mengiktirafnya sebagai pemimpin dunia yang disegani. Sejauh manakah Tun Dr. Mahathir mampu mempengaruhi rakyat Malaysia adalah dengan sifat-sifatnya. Tun Dr. Mahathir seorang yang pandai dan mempunyai IQ yang sangat tinggi. Beliau banyak membuat perubahan pada negara sewaktu pemerintahannya. Pada umur 93 tahun, beliau masih mempunyai kudrat untuk membantu menjadikan negara lebih maju dan aman. Tun Dr. Mahathir tidak takut dan gentar untuk membuat apa jua keputusan dan menyatakan apa jua pendapatnya di semua forum, baik di dalam atau di luar negara, baik secara peribadi, tertutup ataupun secara terbuka. Melalui itu, ia dapat mengajar anak muda untuk menjadi seorang yang berani demi menegakkan pendapat masing-masing. Pada awal Januari 2019, Tun Dr. Mahathir telah diiktiraf sebagai lelaki Muslim paling berpengaruh di dunia oleh penerbitan The Muslim 500. Kemudian, Tun Dr. Mahathir banyak memainkan peranan penting dalam pembangunan negara Malaysia. Tun Dr. Mahathir mempunyai objektif yang khusus iaitu untuk memacu ekonomi yang global bagi mencapai aspirasi Wawasan 2020. Beliau memperkenalkan Wawasan 2020 ini di persidangan Majlis Perdagangan Malaysia dan telah mencetuskan hasrat untuk menaik taraf status Malaysia daripada sebuah negara yang sedang membangun kepada sebuah negara perindustrian yang maju sepenuhnya menjelang tahun 2020. Di antara matlamat Wawasan 2020 adalah untuk memupuk semua kaum di negara ini supaya berdaya saing dan berfikiran maju. Ini memberi peluang kepada orang Melayu untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Akhir sekali, sumbangan dan pencapaian Tun Dr. Mahathir telah meninggalkan impak yang meluas kepada ekonomi dan kesejahteraan negara. Tun Dr. Mahathir dikenali ramai sebagai Perdana Menteri yang berdedikasi, berprinsip teguh dan sentiasa melakukan reformasi dan transformasi dalam pentadbiran negara. Ia dapat membuka mata negara lain untuk menjadikan Malaysia sebagai contoh berikutan keupayaan melaksanakan transformasi politik di bawah kepimpinan beliau.
Tun Dr. Mahathir dianggap sebagai pemimpin berwawasan yang boleh merencanakan Malaysia agar terus maju dalam bidang ekonomi dan sosial. Tuan Guru Datuk Bentara Setia Haji Nik Abdul Aziz bin Nikmat dilahirkan pada hari Sabtu 10 Januari 1931 di Kampung Pulau Melaka, Kota Baru dan menghembuskan nafasnya yang terakhir pada 12 Februari 2015. Beliau merupakan anak kedua daripada 9 orang adik-beradik. Hasil perkongsian hidup dengan isterinya, Tuan Sabria binti Tuan Ishak, mereka dikurniakan 10 orang cahaya mata, 5 lelaki dan 5 perempuan. Pada hampir setiap masa, beliau sentiasa dilihat dalam keadaan berjubah dan berserban. Nik Aziz mendapat pendidikan awal dari bapanya sendiri iaitu Tuan Guru Haji Nikmat Raja Banjar di kediamannya di Pulau Melaka. Beliau memiliki kelulusan dalam bidang sarjana perundangan Islam daripada Universiti Al-Azhar di Mesir. Riwayat hidup mengenai Tuan Guru Nik Aziz. Pada tahun 1964, beliau merupakan seorang guru agama yang aktif. Beliau pernah mengajar di Sekolah Menengah Agama Tarbiyah, Darul Anwar dan Mahat Muhammadi yang kesemuanya terletak di Kelantan. Maka tidak heranlah beliau lebih dikenali dengan gelaran Tuan Guru atau Tok Guru di kalangan rakyat Malaysia. Ketika masih sihat, beliau aktif menyebarkan ilmu Islam kepada masyarakat. Tuan Guru mula menjadi ahli PAS pada tahun 1967. Beliau adalah Mursyidul Am bagi parti tersebut. Pada tahun 1986, beliau masih bergiat aktif di dalam politik dan menjadi ahli Dewan Undangan Negeri bagi Semut Api. Dan pada tahun 1990, pada pilihan raya umum Malaysia kali ke-12, beliau bersemuka dengan Datuk Dr. Muhammad Zain Omar yang bertanding di atas tiket Barisan Nasional (BN) di kawasan Dun yang sama. Keputusan pilihan raya kali ini menyaksikan Nik Aziz menang dengan majoriti undi yang lebih besar iaitu 4,249. Dan sehingga 1995, beliau masih menjadi ahli Dewan Undangan Negeri bagi Cempaka. Seterusnya, kelebihannya ada pada Tuan Guru Nik Aziz sehingga menjadikan beliau berpengaruh di Malaysia. Pertama, beliau merupakan seorang yang berpendidikan tinggi dalam pelbagai aspek. Pendidikannya yang tinggi, terutamanya mengenai ilmu keislaman, sejak kecil lagi menjadikan beliau seorang yang mempunyai daya intelektual terhadap ilmu dunia yang amat mendalam. Seterusnya, beliau amat mahir dalam politik di Malaysia. Pengalamannya di dalam politik bertahun-tahun sehingga menjadikan negeri pentadbirannya kian berbangun menjadi bukti beliau seorang pemimpin atau ahli politik yang hebat. Dan akhir sekali, beliau merupakan pendakwah yang hebat. Sejak dari usia muda, beliau sudah menjadi seorang pendakwah. Dengan mempunyai ilmu Islam dan kemahiran politik olehnya menjadikan jalan besar bagi beliau untuk berdakwah dengan lebih meluas. Seterusnya, sejauh mana kepengaruhan beliau? The 500 Most Influential Muslim, sebuah buku yang menyenaraikan pemimpin-pemimpin Islam seluruh dunia paling berpengaruh. Buku ini mula terbitkan pada tahun 2009. Buat pertama kali penerbitannya, Tuan Guru Nik Aziz satu-satunya pemimpin Islam dari Malaysia yang dipilih sebagai paling berpengaruh dunia dalam buku itu. Tok Guru tersenarai di kedudukan ke-42 individu berpengaruh dunia. Ia diperkenakan untuk kajian tahunan membabitkan personaliti Muslim terkemuka dari seluruh dunia. Buku ini terhasil daripada hasil kajian bersama oleh Royal Islamic Strategic Studies Centre yang berpekalan di Amman, Jordan dan Prince Awalid bin Talal Center for Muslim Christian Understanding dan tidak dapat disangsikan beliau meninggalkan fenomena terhadap jalan dakwahnya. Cara beliau memimpin sambil berdakwah menjadikan anak muda pada masa kini kian kobar untuk berdakwah dengan cara beliau. Seterusnya, Tuan Guru Nik Abdul Aziz meninggalkan sumbangan yang banyak terutamanya kepada negeri Kelantan khususnya. Sumbangan beliau meliputi aspek pendidikan, pentadbiran, kemaslahatan agama, Islam dan ekonomi Islam. Dalam aspek pendidikan, Tuan Guru Nik Abdul Aziz memperkasakan sistem dengan menambah bilangan guru agama yang sedia ada. Beliau turut membantu aktiviti di bawah kelolaan Yayasan Islam Kelantan, YIK. Beliau juga merupakan salah seorang yang menubuhkan Mahat Tahfiz Sains di Kelantan. Di samping itu, beliau turut menubuhkan Kolej Universiti Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra Kias dan Mahat Tahfiz Pulai Cendong. Aspek pentadbiran memperlihatkan beliau mengawal selia akuan kerajaan negeri dengan memindahkan kepada akaun bank Islam. Selain itu, beliau turut memperkenalkan pinjaman tanpa riba kepada kaki tanah kerajaan. Beliau turut menubuhkan tabung Serabi Mekah untuk membantu rakyat negeri Kelantan khususnya. Tuan Guru Nik Abdul Aziz turut menubuhkan tabung Tok Kenali khas untuk membantu golongan yang tidak berkemampuan, di samping turut memperkenalkan skim takaful kifaalah. Selain itu,
Beliau juga mencadangkan kempen menutup arah yang seterusnya menghalang aktiviti pelajuran di negeri tersebut. Beliau juga membantu masjid-masjid negeri Kelantan untuk lebih imarah dengan kepelbagaian program. Tuan Guru Nik Abdul Aziz turut berjaya mengangkat memartabatkan tulisan Jawi di Kelantan dengan mengekalkan tulisan Jawi di bangunan-bangunan dan nama-nama jalan sekitar Kelantan. Sumbangan Tuan Guru yang lain adalah dengan mengisytiharkan Kota Baru sebagai bandaraya Islam serta mengadakan ujian HIV kepada bakal pengantin. Dari aspek pembangunan, Tuan Guru Nik Abdul Aziz sangat berpegang kepada konsep pembangunan syumul. Konsep ini melibatkan keseimbangan antara pembangunan jiwa dan material dan seterusnya menjadi tunjang kepada motor pembangunan di Kelantan, iaitu membangun bersama Islam. Ini membawa maksud bahawa setiap dasar yang dirancang dan pelaksanaannya perlulah berteruskan ajaran Islam dan menambahkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, beliau merupakan tokoh yang saya gelarkan sebagai manusia gunung. Memperjelaskan istilah tersebut, manusia gunung ialah manusia yang hidup membanjiri suatu masa atau zaman yang lama dan sepanjang tempoh tersebut, individu tersebut telah melalui fasa jatuh dan bangun, pahit dan manis. Figura yang dipanggil Tok Guru oleh orang ramai itu telah menempuhi pelbagai pahit pengalaman sebagai ahli politik, disegani dan juga pendakwah yang tidak pernah melepaskan tanggungjawab asal seperti menyampaikan syarahan agama setiap minggu. Semua nilai tersebut telah terkumpul dalam diri Ning Aziz selama bertahun-tahun sehingga beliau boleh dianggap sebagai satu institusi perlambangan atau ikon dalam masyarakat. Impak tersebut bukan sahaja dirasai dalam Kelantan pada awalnya, malah telah berkembang ke luar lingkungan negeri tersebut, terutamanya ketika menggelas jawatan Presiden, Ketua Dewan Ulama dan juga Mursyidul Ampas. Semua peranan itu tergabung dalam dirinya. Pada kesimpulannya, tidak dinafikan bahawa Tuan Guru Nik Abdul Aziz merupakan antara tokoh ilmuwan Islam yang hebat. Hal tersebut dibuktikan dengan sejarah hidup serta sumbangan beliau dalam pelbagai aspek, khususnya dalam pembangunan masyarakat yang berpegang teguh dengan ajaran Islam. Tuan Guru Nik Abdul Aziz seharusnya menjadi salah seorang idola yang perlu diwarisi sifat kepribadian dan ketokohannya oleh masyarakat Malaysia pada hari ini. Ini adalah untuk mengajar generasi akan datang agar mampu untuk mengatasi dan melawan anasir-anasir luar dari menguasai minda dan fizikal masyarakat Malaysia dan seterusnya mampu memartabatkan kelestarian agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurliana Izzati binti Basir akan menceritakan serba sedikit tentang salah seorang tokoh yang berpengaruh di Malaysia, iaitu Dr. Zeti Akhtar Aziz, bekas Gubernur Bank Negara Malaysia. Saya mulakan dengan biodata diri Dr. Zeti Akhtar Aziz. Nama penuh beliau ialah Yang Mulia Tan Sri Datuk Seri Utama Profesor Dr. Ungku Zeti Akhtar binti Profesor Diraja Tun Dr. Ungku Abdul Aziz. Beliau merupakan anak tunggal kepada tokoh ilmuwan terkenal Dr. Ungku Aziz dan tokoh budayawan negara Sharifah Azhar Aziz. Beliau dilahirkan di Johor Bahru pada tanggal 27 Ogos 1947. Beliau mendapat pendidikan di Sekolah Menengah Assunta dan meneruskan pelajaran di Universiti Malaya, dan beliau berjaya memiliki ijazah sarjana muda ekonomi. Kemudian, beliau melanjutkan lagi pelajaran di University of Pennsylvania di Amerika Syarikat dan berjaya mendapat ijazah sarjana dan doktor falsafah dalam bidang kewangan dan ekonomi antarabangsa. Dr. Zeti Akhtar Aziz merupakan bekas Gubernur Bank Negara di mana beliau telah berkhidmat selama 16 tahun dan mengakhiri perkhidmatannya pada 2016. Kini, beliau merupakan pengerusi di Syarikat Permodalan Nasional Berhad, PNB. Dr. Zeti Akhtar Aziz merupakan seorang yang komited dalam menjalankan tanggungjawabnya dan seorang yang amat profesional ketika menjalankan tugas. Ketokohannya dapat dilihat apabila beliau dilantik menjadi Gubernur Bank Negara Malaysia, di mana beliau merupakan wanita pertama yang berjaya memegang jawatan ini. Dr. Zeti Akhtar Aziz juga telah dikurniakan anugerah Diraja Kewangan Islam 2018 hasil daripada sumbangan beliau dalam bidang kewangan negara, dan anugerah ini telah diberikan oleh Sultan Nazir Muizzuddin Shah, iaitu Sultan Perak. Beliau turut menerima plak Ban on the Bench daripada University of Pennsylvania sebagai penghormatan di atas kejayaan beliau, dan beliau pernah tersenarai dalam kategori Ketua Bank Pusat Terbaik Dunia dalam majalah Global Finance pada tahun 2009.
Dr. Zati Akhtar Aziz mempunyai pengetahuan yang luas berkaitan dengan kewangan. Beliau banyak memainkan peranan penting dalam mengubah industri kewangan negara sekaligus membangunkan negara Malaysia. Beliau memainkan peranan penting dalam mengembangkan industri kewangan Islam ke peringkat antarabangsa di mana beliau telah membangunkan pasaran kewangan domestik dan meluaskan liberalisasi sistem kewangan Islam domestik. Badan Penetapan Piawaian Antarabangsa juga berjaya ditubuhkan oleh beliau dan penggubalan 12 undang-undang baru untuk sektor kewangan Islam juga berada di bawah pantauan Dr. Zati Akhtar Aziz. Selain itu, beliau berjaya menubuhkan institusi kewangan baharu seperti Pusat Kewangan Islam Antarabangsa dan Akademi Penyelidikan Syariah Antarabangsa dalam Kewangan Islam dan telah melancarkan Pelan Induk Sektor Kewangan 10 tahun dalam usaha membangunkan ekonomi negara. Perubahan yang dilakukan oleh Dr. Zati Akhtar Aziz semestinya meninggalkan kesan terhadap negara Malaysia. Antara kesan sumbangan beliau ialah Malaysia telah menjadi pasar sukuk terbesar di dunia dan ianya telah mendapat pengiktirafan antarabangsa. Aset perbankan Islam juga berjaya ditingkatkan sebanyak 3 kali ganda daripada yang sebelumnya. Selain itu, lebih daripada 100 institusi kewangan Islam, sama ada tempatan ataupun antarabangsa, boleh didapati di Malaysia hasil daripada perubahan yang dilakukan oleh beliau dan tenaga mahir profesional dan kompeten berjaya digunakan sepenuhnya hasil daripada kemajuan yang dicapai dalam kewangan Islam di Malaysia. Di sini, kita boleh lihat bahawa sumbangan Dr. Zati Akhtar Aziz memberikan impak yang meluas terhadap ekonomi dan kesejahteraan negara. Sekian sahaja daripada saya tentang Dr. Zati Akhtar Aziz. Rakan saya akan menerangkan tentang tokoh yang seterusnya. Assalamualaikum, nama saya Siti Norsha binti Abdul Aziz dan sekarang giliran saya untuk menerangkan tentang Datuk Dr. Syekh Muzaffar. Untuk mengetahui beliau dengan lebih lanjut, saya akan menceritakan sedikit biodata beliau. Nama diberi adalah Syekh Muzaffar Syukur Al-Masri Syekh Mustafa. Beliau dilahirkan pada tanggal 26 Julai 1972 di Kuala Lumpur. Beliau mendapat pendidikan di Maktab Rendah Sains Mara di Muar Johor dan beliau kemudian melanjutkan pelajarannya melalui ijazah perubatan MBBS di Kolej Perubatan Kasturba Manipal, India dan turut melanjutkan pelajaran di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dan lulus ijazah sarjana sains dalam pembedahan ortopedik ataupun orthopedic surgery. Dan sedikit kejayaan beliau adalah sebagai pakar ortopedik di Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia HUKM dan astronot sebagai angkasawan negara penerbangan angkasa lepas Space Flight Participant UKP pada tahun 2006 sehingga 2007 dan merupakan pensyarah perubatan pelatih di Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Apakah kelebihan yang ada pada Datuk Dr. Syekh Muzaffar Syukur sehingga menjadikan beliau sangat berpengaruh di Malaysia? Datuk Syekh Muzaffar dilantik sebagai angkasawan negara oleh Agensi Angkasa Lepas Nasional Angkasa yang bukan sahaja menjadi satu kebanggaan pada diri beliau, malah turut membanggakan seluruh rakyat Malaysia kerana kita tahu bukan mudah untuk seseorang itu dilantik menjadi angkasawan negara dan terbang ke angkasa. Di samping itu, turut dilantik adalah Dr. Faiz Khalid sebagai calon simpanan pada tahun 2006. Beliau merupakan anak Malaysia yang pertama menerokai angkasa lepas pada tarikh 10 Oktober 2007. Dr. Syekh Muzaffar bersama Komander Peggy Whitson dari Amerika dan jurutera penerbangan Yuri Malenchenko dari Rusia berlepas dari tapak pelancar Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan. Banyak peranan Datuk Dr. Syekh Muzaffar Syukur dalam pembangunan negara Malaysia. Dengan pelibatan Datuk Dr. Syekh Muzaffar dalam menerokai angkasa sebagai angkasawan negara telah memberikan kesan yang besar terutama kepada bidang sains, iaitu beliau dapat membantu mengkaji kesan microgravity dan radiasi angkasa lepas terhadap sel dan mikrob dari stesen angkasa lepas antarabangsa ISS.
Dengan penyelidikan itu dapat membantu kepada pembangunan antibodi. Beliau juga turut mengenal pasti protein yang berpotensi sebagai vaksin HIV dari ISS dan secara tidak langsung beliau juga telah mengambil inisiatif memperkenalkan kursus astronomi dan mempromosikan sains angkasa lepas di UKM. Tidak lupa juga, bukan sahaja membantu bidang sains, malah beliau turut membantu bidang Islam, iaitu turut memperkenalkan cara bersolat di angkasa lepas, mengenal pasti tunjuk arah kiblat dan kedudukan Mekah dari angkasa lepas. Setelah beliau mendapat nasihat dan arahan daripada pihak berkuasa keagamaan Islam di Malaysia. Kesan daripada pengaruh Datuk Dr. Syekh Muzaffar Shukor terhadap rakyat, negara dan Islam berpunca daripada kesan dari pelantikan Datuk Dr. Syekh Muzaffar Shukor menjadi angkasawan negara telah membuktikan bahawa negara kecil seperti Malaysia juga boleh menghasilkan angkasawan untuk ke angkasa walau hanya menumpang kapal angkasa negara lain. Tetapi itu juga satu kebanggaan kerana boleh menghantar wakil dari negara Malaysia ke sana untuk melakukan penyelidikan. Pencapaian itu juga dapat membuatkan orang berasa lebih hormat kepada orang beragama Islam dan tidak dipandang rendah hanya kerana mereka orang Islam itu telah lebih ketinggalan zaman, dan Datuk Dr. Syekh Muzaffar Shukor membuktikan bahawa orang Islam juga boleh terpilih dan dipilih untuk program ke angkasa. Pencapaian tersebut juga berjaya memberi pengaruh lebih baik kepada pelajar untuk mengikuti jejak langkah beliau dalam bidang astronomi, dan beliau juga turut membantu para pelajar untuk memahami dengan teori-teori graviti, fizik di angkasa dengan panggilan video sewaktu Datuk Dr. Syekh Muzaffar Shukor melakukan penyelidikan di angkasa. Antara kesimpulan yang kami dapati adalah kehadiran tokoh Islam dan semangat keagamaan yang memartabatkan norma-norma serta nilai-nilai beragama perlu terus dijaga agar kehidupan masyarakat selari dengan panduan dan ketetapan yang digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, peranan dan sumbangan tokoh-tokoh Islam tidak boleh dipandang kecil kerana mereka telah melahirkan ramai tokoh-tokoh ulama dan ilmuwan sekarang yang secara tuntasnya berjaya membentuk sasiah Muslim yang taat dan patuh dengan ajaran agama Islam. Begitu juga adalah wajar bagi kita untuk mengenang jasa dan sumbangan mereka kerana tiada yang dapat membalas bakti yang mereka curahkan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Akhir sekali, tokoh-tokoh Islam sememangnya telah banyak memberi sumbangan terhadap kemajuan ekonomi dan dalam tamadun Islam. Hal-hal ini telah membuatkan tamadun Islam pada ketika ini disegani. Sekian saja dari kami. Sekian, terima kasih.